Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Al-A'raf ayat yang ke-153. Suratul Al-A'raf ayat 153 yang bermaksud, dan orang-orang yang melakukan kejahatan yakni dosa, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan mereka beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu amat pengampun lagi maha mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan muslimin muslimah sidang jemaah di Surau Mercu UEM kita ini. Marilah kita bersama-sama pada tengah hari ini 23 Rabiul Akhir 1445 Hijri, sama-sama kita menzahirkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yakni kita lafazkan sama-sama kalimah alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi meneruskan kurniaan nikmatnya terhadap kita, khususnya yang berada di ruang solat Surau Mercu UEM kita ini. Nikmat umur yang Allah SWT kurnia kepada kita, kita manfaatkan sebaik mungkin. Ustaz yang berbicara tengah hari semalam tak sempat nak talqin sebab ada kuliah di CIMB belah sana, CIMB Menara KL Central kan. Seorang jemaah usia 44 tahun, jemaah sama, jemaah, dan kebaikan dia ada kelebihan dari segi IT, dia selalu buat recording kat surau. Memakai nama samaran King Sai. Ada kan? Cantik dia punya recording, memang cantik, berkualiti tinggi kan. Bukan kata Kak Mercu yang tak betul, sama. Ada kan? Jangan tuan-tuan ni silap faham. Cuma nak cerita, hari Jumaat pagi tu dia rebah kat rumah dan dimasukkan ke hospital UiTM Sungai Buloh. Kita pun buat solat hajat semalam, tengah hari semalam. Subuh pukul 5.45, subuh 5.49 kembali ke rahmatullah. Usia 44 tahun, sihat. Tak ada rekod-rekod. Tak ada rekod perubatan jantung ke apa, tak ada kan. Dan juga usia pun 44, muda dah. Maknanya kematian ni bukan mesti tua baru mati dah kan. Dan mesti sakit baru mati dah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila tiba saat kematian, Allah tak lewat dan tak percepatkan. Yang kita berdoa pada Allah SWT supaya mantala umru wa hasuna amaluhu, kami ni yang dipanjangkan umur ni mudah-mudahan duduk dalam amal kebaikan. Tengah tidur pun meninggal. Dan hari itu ada satu artis, saya balik kampung itu kan, ada dengan Allahyarham Badul Muhayyad kan. Jangan buat tak kenal, mak saya 83 tahun pun kenal. Ada kan. Saya tanya mak, hari ni meninggal artis, nama apa? Badul Muhayyad. Oh, yang selalu berlakon dulu. Kenal, maknanya kita tak kenal tak kan. Meninggal dalam tidur. Sebab kita belajar dalam kitab kita dalam surah apa tu? Allah SWT sebut bila seorang itu tidur dan keluar roh daripada badan. Kalau roh tak masuk balik, meninggallah kita. Begitu keadaannya. Sebab tu kita nak tengok hari ini dalam kitab kita. Hari itu kita tengok seksa kubur
yang Nabi SAW dipertontonkan ketika peristiwa wal Mi'raj. Hari ini kita nak tengok halaman mana dah kita ni, kalau kegembiraan orang mukmin dalam kuburnya ke, kalau tak silap. Jadi masuk kubur satu hal. Nabi sebut kematian ini suatu yang menakutkan. Dan orang yang meninggal tak bawa bekal, lagi menakutkan. Maka kita nak tengok, kan? Kegembiraan orang mukmin di dalam kuburnya. Kitalah orang mukmin. Meninggal, orang mukmin ni ada satu hadis sebut begini. Orang mukmin ni, dia kata apa? Hadis sahih. Nabi SAW sebut, sebelum kita nak tengok, orang mukmin gembira dalam kubur sebab apa? Macam mana? Dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izak sya'arra qalbul mu'minin min khasyatillah ta'ala tahatan anhu khataya hukama yatahatu minas sajaratil waraquha." Andai seorang berasa takut, hati dia seorang mukmin rasa gemetar sebab takut kepada Allah SWT, maka berguguranlah dosa-dosanya bagaikan daun kering yang gugur dari pohonnya. Kan? Kita saya ambil contoh saya sendirilah, Ustaz berbicara. Semalam kita pagi kita buat pembayaran kepada kontraktor kita. Kontraktor yang buat Dewan Talaki Quran. Sekarang Alhamdulillah pukul 8 hingga 11 pagi ada muslimah. Lepas tu muslimi, malamnya anak-anak kecil. Penuh jadual tu. Kalau kosongnya ada akad nikah, mana semua manfaat kan. Jadi kita buat pembayaran yang terakhir 3,540 pun kan. Dia orang kata sepatut ustaz kena sidai pembayaran tu. Sidai apa benda, tahan pembayaran whole kan. Sebab dia kata orang kontraktor kena buat macam tu. Saya bukan background kontraktor, kata tak kan. Lalu saya pun bayar semalam, kontraktor pun datang ambil. Lalu kontraktor kata, "Ni ustaz RM300 lah untuk ustaz. Ni lah sagu-sagu hati lah." Kan. Saya kata ni bukan rasuah. Bukan. Dia kata ni sagu hati ni sebab dah selesai, alhamdulillah semua. Kita boleh nak ambil untuk kita pun. Tapi kalau kita ambil untuk kita, apa jadi? Tak betul. Sebab kita ambil tu apa, atas dasar apa? Sebab kita jadi pengusi surau, kita ambil. Itu menzalimi. Bila seorang mengkhianati, dia patut pengusi surau, allowance je 500, dapat lebih bulan ni 300 tadi. Nampak tak? Jadi tak ada orang tengok pun dia dengan kita, Allah SWT. Tapi sebab kita takut, kan? Takut. Bukan kata kita bagi kat orang. Kita panggil siap kita, kata bila arrangekan makan untuk berapa orang boleh 300 ni. Kan yang selalu tak. Bukan kita bagi, kita pun dapat makan juga, tapi makan sama-sama. Maknanya kalau orang tanya, "Ish, ada dengar dapat duit tu kan?" Ada yang jaga, tolong jaga, tengok dan seumpamanya tu dapat. Maknanya ada takut. Mudah-mudahan berguguran dosa tu tak kan. Kalau tak takut pakai tanya ataupun tanya, "Alamak 300 je. Projek 100 boleh." Itu bukan takut, itu lagi mahal, lagi bahaya tu kan. Itu pun tak sangka. Mungkin dia nak bagi sebagai token, tapi silap kan. Baik, dia kata apa? Bagaimana gembiranya orang mukmin dalam kubur, dan kita semua akan ke kubur kan. Al-qabru awwala munzilin min manazilul akhirah. Kubur ni rumah pertama nak ke akhirat. Kalau tak masuk kubur tak boleh pergi ke akhirat. Dia memang macam tu. Masuk dalam kubur, ustaz, yang orang meninggal jatuh kapal terbang, meninggal dalam dalam laut, tetap masuk ke kubur juga. Kubur dia di situlah kubur je kan. Ka'ab al-Akhbar, seorang ahli kitab. Ka'ab al-Akhbar ni ahli kitab dulu. Lepas tu dia peluk Islam, maka dialah menjadi orang yang alim. Dia kata apa? Ketika seorang hamba yang soleh berada dalam kuburnya, bagaimana dia punya kriteria hamba yang soleh? Bila kita buat amal, kena dengan amal kebaikan, kena dengan sunnah Nabi SAW kan? Antara disebut, dia kata apa? Disebut oleh alim-alim ulama dalam kitab. Antaranya Imam Habib Abdullah Al-Haddad, imam buta daripada Yaman yang lancar perlu berpandu tu 2,200 km nak sampai ke sana kan. Dah dekat nak sampai, ada pula kena pintah kan. Tak apa dah kuliah macam tu, tak apa dah kan. Itu isu semasa kan. Dia kata apa? Wa muwafaqatu sunnati fi af'alihi. Bila dia buat sesuatu tu kena dengan amal soleh tu, kena dengan sunnah Nabi SAW. Kan Nabi kata, taraktu fikum amrayni, aku tinggal kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abada tamassaktum bihima. Kamu tak akan sesat selama-lamanya dengan syarat kamu pegang betul-betul. Kitabullah, kitab suci Al-Quranul Karim wa sunnati.
Kena dengan sunnah Nabi. Saya kuliah malam Rabu lepas, malam Khamis lepas di sebuah surau di Pandan Indah. Pandan Indah. Ada seorang kat tangan, Ustaz, saya ni AJK daripada masjid yang surau ni kena report kat masjid tu. Oh, dia punya intro tu, maknanya ustaz kena berhati-hati cakap, jawab betul-betul tak kan. Dia kata, Ustaz kata tadi buat amalan kena dengan sunnah. Saya nak tanya Ustaz, tadi lepas solat maghrib tadi, kat kuliah maghrib kan, tu imam pun baca doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Tu imam pun berdiri, semua pakat berdiri. Oh, dari ujung sana belah-belah kanan sana sallallahu ala Muhammad kan. Ni sunnah ke ni dia tanya kan. Saya kata pasal apa Tuan Haji tanya? Dia kata sebab ada ustaz-ustaz yang datang tempat kami, dia kata tak buat ni bukan sunnah ni, tak Nabi tak buat, kata kan. Dah. Jadi saya nak tanya ustaz tu salah ke kami salah yang buat ni? Dia tanya saya tak. Payah nak jawab kan. Kita bukan nak jawab bid'ah tak bid'ah, bukan bidang kita. Kita bukan alim banyak benda tu. Kata begini, ustaz tu tak salah, betul Nabi tak buat, dan tuan yang buat betul kan. Dia kata macam mana ustaz tak salah, saya betul. Nah. Saya kata sebab apa kan? Sebab ada hadis sahih. Hadis sahih disebut, boleh tengok dalam kitab hadis 40 akhir zaman pada sebut, daripada Al-Bara Al-Azid radhiyallahu anhu, disebut riwayat Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaltaqiyani." Tiadalah dua orang Islam berjumpa. Macam saya jumpa dengan Haji tadi, saya jumpa dengan Tuan Gani. Dia kata apa? Fayatasafahani, lalu berjabat salam. Illa, kecuali ghufira lahuma qabla an yataqarrafa, maka akan diampunkan dosa keduanya sebelum berpisah lagi. Ni dia jumpa ni. Sebelum berpisah lagi. Jadi apa salahnya? Dan ada hadis lagi menguatkan. Hadis daripada An-Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidah." Siapa-siapa umatku selawat padaku sekali, sallallahu ala asyara, Allah selawat pada dia 10 kali, iaitu bagi kerahmatan 10 kali, rahmat Allah SWT. Kan? Dan dia kata apa lagi? Dan diampunkan wa khatta'at khataya, kan, diampunkan dosa 10 dosa. Wa rufi'atid darajat asyara, diangkat darjat ni 10 darjat. Jadi tak salah dia buat kan. Buatlah macam kita buat ni depan ni kan. Okey tu kan. Apa salahnya kan? Bersalam nak dapat kelebihan yang dinyatakan tadi. Tak salah. Jadi dia kata apa? Ketika seorang hamba yang soleh, orang soleh ni orang yang melakukan amal kebaikan, kena dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, diperkuatkan dengan apa dalam kitabullah, solehlah dia ketika dia berada dalam kuburnya. Macam kata tadi arwah yang saya sebut tadi, umur 44 tahun. Antara amalan dia, bila dia selalu mendatangi surau macam kita, dan dia ada ekstra sikit, dia buat rakaman dan disebarkan, semua orang duk tengok. Pun satu kebaikan dia. Mana tahu kebaikan yang mana yang Allah SWT bagi rahmat kepada dia. Maka seluruh amal soleh yang dia buat segera mengelilingi dia. Masa bila kita dikebumikan dalam kubur, masuk dalam liang lahat, kita dah belajar itu, malaikat yang mula-mula tanya Ar-Ruman. Bila kita masuk, kita pun kan selalu ratakan tanah kubur. Masa tu malaikat Ar-Ruman dah tanya, dah cek kebaikan dan keburukan ni, untuk dia tulis dengan kain kafan tu dan digantungkan di leher. Malaikat muka nakir datang, dia nampak dah bagaimana orang nak tanya yang dia nak bakal tanya ni. Maka dia kata seluruh amal solehnya segera mengelilingi dia. Lalu datang malaikat azab. Malaikat azab datang nak azab tu dalam kubur. Dan daripada kedua kakinya, lalu pahala solatnya segera berkata, solat tahan dia, nyah kamu daripada sini. Solat yang sempurna. Solat yang sempurna ini dia kata hadir daripada wuduk yang sempurna, daripada wuduk yang sempurna. Sebab ada satu hadis begini kan, hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab kita orang awam, sayalah yang berbicara orang awam yang lebih istiqamah dan berilmu di ruang solat Surau Menara Mercu UM ini kan, pentingnya wuduk ni. Dia kata apa? Suatu hari Nabi SAW seusai solat subuh, lepas Nabi solat subuh, Nabi pun habis solat subuh dah, Nabi pun berpaling kepada sahabat. Nabi pun tengok Bilal. Kan Bilal kerja dia, bila dia azan pertama, dah dia nak azan kedua, sebelum dia iqamah, dia pergi tengok Nabi dulu. Dia tengok Nabi SAW. Nabi kata, okey, kau kumuh Nabi
di balik lansir tu macam tu kan, di Raudah tu. Lalu Nabi tanya, "Ya Bilal, haddatsani bi adka amala amiltahu fil Islam." Ya Bilal, ceritakan kepadaku amal yang terbaik yang kau selalu praktiskan dalam Islam. Bilal kata, "Ya Rasulullah SAW, tak ada dah, yang Tuhan ajar saya buat." Nabi berkata, "Fa inni sami'tu lailata khashfa na'lailaka fil jannah." Sebab semalam aku dengar ketika peristiwa Mi'raj, malaikat Jibril bawa aku melihat kepada syurga. Aku dengar suara seliparmu di syurga. Bagaimana Nabi boleh kenal suara selipar Bilal? Tak payah macam tu. Saya ambil contoh begini. Saya dulu pernah jadi imam satu kat surau saya, kan? Kalau kita datang untuk solat Zuhur atau Asar, Tok Bilal tu, dia kata, "Tok Imam dah sampai tu." Macam mana dia boleh kenal? Dia duduk kat dalam. Sebab Tok Imam kita ni, saya lah jenis pakai selipar, jenis pakai tak pakai pun bunyi. Kan jenis pakai, budak-budak pakai selipar Adidas apa, dia tunjuk sikit, dia masuk sikit, dia keluar. Macam tu tak kan? Dia kenal kita. Lepas tu bila kita masuk pula, dia kata tak payah tengok lah, memang betul Tok Imam. Sebab bau minyak 1000 bunga yang RM10 3 botol tu dekat Maidin jalan apa Masjid India tu, tak ada orang pakai dulu, benar kan? Orang tak marah, pakai, orang kata bau sedap, pakai lah kita, benar kan? Tapi hari ni tak pakai dah, tak ada stok, ada contoh kan? Jadi boleh kenal. Nampak tak? Jadi tak heran Nabi boleh kenal. Lalu bila dengar saja macam tu, bila pun sebut, "Ya Rasulullah SAW, tidak ada amal yang lebih baik yang saya amalkan dalam Islam, iaitu kalau saya berhadas." Dia ada wuduk, berhadas saja, saya terus memperbaharui wuduk. Kita tak payah berhadas baru wuduk lah. Saya yang duk mengajar ni, kitab antaranya Jauhal Mahub wa Munabbihatil Qulub, permata yang indah membelai hati-hati yang lalai, iaitu perbaharu ataupun wuduk sebelum tidur. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Kan? Sebab tak jadi satu habit kan. Dia kata apa? Saya berhadas saja, saya akan ambil wuduk. Dan tidak berwuduk, melainkan saya solat sunat wuduk 2 rakaat. Itu kerja dia. Kan? Kalau kita boleh amal macam tu, tak kan? Cakap boleh, senang cakap. Tak payah yang tu lah. Yang hadis malam orang tanya, "Ustaz, ni dia kata saya ni bimbang takut jadi golongan ashabul al-a'raf." Duduk di mizan ni dia kata kan, duduk tengah-tengah, berat sama dengan apa, ringan sama berat, hasanah dengan berat dosa sayyiat ni sama kan? Bagaimana kau Ustaz nak beratkan mizan esok-esok? Hadis sahih 223 dia sebut kan? Dia sebut apa? Qala Rasulullah SAW, hadis Muslim, "At-tuhuru syatral iman." Kebersihan ni sebahagian daripada iman. "Walhamdulillah tamla'ul mizan." Alhamdulillah ni penuh mizan. Penuh di mizan kebaikan. Pun tak aman. Saya semalam nak datang kuliah dekat CMB tu, dah terlewat daripada kubur tu kan. Kata lewat dah kan. Lewat sampai kat traffic light kat tepi tu, kat sebelah tu kan. Slow, patut kereta tu boleh ke depan lepas tu kan. Kita dah marah, dia kata, "Allah, slow pula kan. Patutnya patut kata Alhamdulillah." Tak sebut pun kan. Tu yang cakap sendiri. Baik, kita tengok Maka dia kata, datang pahala solat segera berkata. Tak ada dalam hadis kitab Tanbihul Ghafilin sebut seorang yang mendatangi Allah SWT dalam keadaan beriman, dan juga dia solat dia jaga, sallu ala waqtiha bil jamaati. Dia jaga solat dia 5 waktu berjemaah tepat, melainkan dia kata dengan rahmat Allah, syurgalah balasan dia. Ada dalam hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Baru belajar ngajar sini lepas di RHB kan. Solat ni kok mana-mana pun kena kan. Inna awwala ma yuhasabu bihi ala abdihi fil yaumil akhir as-salat. Solat. Sebab tu orang tua kat kampung kan, saya ingat arwah ayah saya dulu, dia kata apa? Kalau dia kejut tak bangun solat subuh, apa nak jadi lembu kebab? Memang betul pun kan. Lebih kurang kalau tak tolak kan. Begitu kaedah dia. Jadi kita sebagai ketua keluarga, kalau kita tak pastikan anak-anak dan isteri kita, maka tak pastikan dia melakukan solat, terutama solat subuh. Kita pergi ke surau kat taman kita, isteri dengan anak kat rumah, masuk waktu 5.49. Tu bila iqamah pukul 10 minit selepas tu. 6.9 minit, 6.3 minit. Lepas tu wirid-wirid semua 6.30. Bincang sikit-sikit 6.45. Sampai kat rumah dah nak syuruk dah. Nampak tak tu nak kena jaga. Antara yang dimurkai oleh Allah SWT seorang ketua keluarga, itu suami ni yang tak pernah memastikan anak isteri melakukan ketaatan pada Allah SWT.
Lalu bila malaikat azab, kita dalam kubur ni, malaikat azab tak boleh datang daripada kedua kaki kerana pahala solat yang kita laksanakan daripada akhir balik sehingga hari ni, kan, sehingga kita hidup lagi ni. Lalu malaikat azab, kata Imam Qurtubi halaman 233 kitab kita tuan ni, mereka lalu mendatangi daripada arah kepalanya pula. Datang kepala pula. Maka puasa yang kita laksanakan berkata, tidak ada jalan bagi kamu semua di sini. Dia sudah amat lama menahan dahaga kepada Allah SWT ketika di dunia. Dan puasa ni juga, kata Imam Qurtubi kitab kita ke depan ni, antara perkara yang perlu dilazimi oleh kita hamba Allah SWT ni untuk memberatkan mizan. Saya daripada kalimah Alhamdulillah tadi, hadis Sahih Muslim 223, hadis Sahih Bukhari yang kita selalu dengar 6406, kalimatani khafifatani ilal lisan, thaqilatani alal mizan, habibatani ilal rahman. Dua kalimah yang ringan pada lisan, berat di mizan, dan juga dicintai oleh Allah SWT. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi pun kita tak berapa selalukan juga, kan. Dia kata puasa juga terutama sekali, disebut oleh Imam Qurtubi, puasa yang ikhlas kepada Allah SWT akan memberatkan timbangan mizan sebelah kebaikan kita. Dah. Kita puasa ni, Allah, bukan nak cakap orang lain tak tahu, saya sendirilah. Dah. Balik kampung itu, balik 29, 30, 31. Balik konvo orang tua-tua, mengaji orang kampus kena balik, kan, daripada tahun 2020 itu 21 kan konvo, kan. Kita tengok, ingat kita dah tua sekali, kita muda sekali, ramai lagi orang tua. Nampak tak Allah, kan. Jadi nak cerita buat puasa ni bila nak balik hari Ahad tu, saya balik kau mak saya umur 83 tahun, guru Quran 83 tahun, daripada umur 14 tahun mengajar Quran, kan. Orang dulu dah. Jadi anak adik bongsu seorang perempuan cikgu duduk kat situ. Jadi saya malam tu saya macam bunyi orang makan, saya pun tengok pukul 4.50, kan. Saya keluar, kata bersahur lah. Dia kata bersahur lah. Puasa apa hari Ahad ni? Tak ingat. Dah, dia kata, orang Kuala Lumpur tak ingat ni Yaumul Bid, kan. Ini hari putih. Nah, kau orang Kuala Lumpur tak puasa hari putih. Orang tua dia pandai, dia sindir macam tu. Kalau dia meninggal nanti kita teringat, kau orang Kuala Lumpur tak puasa hari putih. Nampak tak, kan? Dia punya psikologi dah. Saya kata, Allah, hari Ahad, Isnin, Selasa itu hari putih, kan. Berapa? 29, 30, 29 lah hari tu, kan. Jadi saya kata kat dia, orang Kuala Lumpur puasa hari Isnin dengan Khamis, saya tak ada, kan. Hari Ahad pun balik. Sampai Kuala Lumpur Isnin tak puasa juga sama, kan. Nampak? Sebab tu kena paling kurang kita beriltizam. Tahun ni tak buat, tahun 2024 tu pun kalau umur panjang, kan. Buatlah 3 kali sebulan. Nak buat Isnin Khamis ni tak mampu kita tak, kan. Buatlah 3 kali sebulan tu paling minimum, kan. Lalu dia kata, tak dapat mendatangi, lalu datang dari arah badannya pahala haji, umrah dan jihadnya, segera berkata, pergi kamu daripada sini. Ni musim dah musim pembimbing haji dah mula dah ni, kan. Ada yang dah mula, ada mula minggu depan dan seumpamanya, dah start dah siri, kursus haji bersiri, kan. Agak-agak kursus kahwin pun dia buat bersiri macam tu, kan. Barulah selesai masalah dah, kan. Dia kata apa? Dan pahala haji dan jihadnya segera berkata, pergi kamu semua daripada sini. Badan ini rela menahan letih dan penat dalam menunaikan haji dan berjihad pada jalan Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka malaikat azab tak dapat menyiksanya. Daripada arah kepala solat, daripada arah daripada arah kaki solat, kepala puasa, daripada mendatangi badan pahala haji, umrah, jihad dan seumpamanya. Lalu dia kata apa? Malaikat azab cuba mendatangi daripada kedua tangannya pula, daripada tangan, dan pahala sedekah dan zakatnya segera berkata, jauhilah kamu semua daripada sahabatku. Banyak sekali sedekah yang telah diberikan kedua tangan ini sehingga dia berperang untuk membantu Allah mencari redanya. Oleh itu tidak ada jalan bagi kamu semua. Jadi sedekah, sedekah, zakat, ni kena jadikan satu. Sebab ayat Quran pun sebut, aqimus solat wa atawuz zakat, kan. Baik, ada orang tanya, dia kata, Ustaz, katakanlah, dia kata, ada ustaz-ustaz yang datang kat tempat kami, kan,
Dia pun kata saya ni mewakili untuk sama-sama solidariti kepada sahabat di Palestin. Saya lancarkan tabung untuk Palestin. Jadi dia pun tak pernah minta derma. Kata contoh saya buat hari ni, saya tak pernah minta derma. Orang sini hebat-hebat, kan? Dapat 1,000. Saya pun kira-kira 1,000 lepas kira saya kata kat tuan Rani, kata tuan, saya lepas ni nak terus pergi ke pejabat agama di Gombak. Sebab saya nak bagikan RM700 collection ni untuk dia masuk dalam akaun tijari. Tabung infak jariah negeri, kan? Jadi tuan Rani tanya, pasal apa Ustaz 700 tadi dapat collection 1,000? Kan 30% kan dapat kepada orang yang collect. Nampak tak kan? Dia ambil kaedah macam tu. Kan NGO kan ambil 30%. Nampak tak? Tak boleh. Tak boleh macam tu. Kita mengkhianati, kan? Itu kita tak amanah. Jadi sebab tu sekarang di wilayah dan Selangor, Tembus Surau dia buat collection terus channel ke sana. Dia buat tabung channel kepada satu akaun khas. Dalam bab bersedekah dan keluarkan zakat ini, kan? Dia kata apa? Lalu dikatakan tak dapat dah. Malaikat azab tak dapat nak datang dah. Tak dapat nak azab sini, tak boleh. Oleh yang demikian tidak ada jalan bagi kamu semua. Lalu dikatakan kepada jasad tadi, tidurlah dengan tenang. Kamu telah hidup dengan baik. Begitu juga ketika kamu mati. Itu gembira kita bila duduk dalam kubur besok-esok. Sebab tu ada orang yang tanya tadi, yang AJK Masjid, dia kata, Ustaz, satu lagi soalan. 3 soalan dia tanya itu. Biasa orang tanya lepas kuliah, dia tanya di awal kuliah. 3 soalan. Macam cerita Ramli tu berjaya 1, 2 lah, kan tak? Dia tanya yang kedua, dia kata, Ustaz, saya nak tanya, Ustaz mengajar kitab rahsia kematian. Bila kita meninggal, jasad kita dikebumikan dan datang azab. Mana ada sakit sebab jasad saja? Siapa kata jasad saja? Kan Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab bila tanya tentang seksa kubur dan soal kubur yang benar. Dan kalau tak Nabi tak doa lah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Kan? Sayyidatina Aisyah kata Nabi tak pernah tinggal doa tu sepanjang kalau di giliran rumahku. Dan hadis sahih pun sebut, hadis sahih Bukhari. Kan Nabi tanya Sayyidina Umar Al-Khattab bila cerita tentang soal kubur. Nabi kata, ya Umar, agak-agak boleh tak kamu menghadapi soal kubur nanti? Sayyidina Umar tanya Rasulullah SAW, saya nak tanya, adakah kita macam ni nanti di dalam kubur masa nak soal? Nabi kata, qalu bala, betul. Sayyidina Umar kata, kalau macam tu, insya-Allah dengan biiznillah saya boleh hadapinya. Maknanya bila dimasukkan dalam kubur, ruh kita akan masuk sekali kat dalam untuk menjawab soal kubur dan seumpamanya. Soalan macam tu macamlah orang duk cerita kat pondok. Dan kat pondok ada seorang anak murid tanya tok guru dia. Dia kata, wahai tuan guru, kan syaitan ni dijadikan daripada api. Dan syaitan ni confirm tempat dia dalam neraka. Api kan daripada neraka. Neraka kan daripada api. Tak? Dia kata kalau api dengan api mana ada sakit? Syaitan api, neraka api. Sedap dia. Tak, tuan guru kata dekat sikit. Tanya sekali lagi. Tuan guru pun tampar dia. Dia kata apa ni tuan guru? Saya tanya soalan pasal apa tampar? Dah. Dia kata sakit tak? Sakit. Pipi tu jadi pada apa? Tanah. Tangan pun tanah pun sakit juga. Tak? Begitulah soalan dia. Lebih kurang lah jawapan dia tak? Kan? Jadi lalu dikatakan kepadanya, tidurlah dengan tenang. Ada suara kata tidurlah dengan tenang. Kita di akhirat besok ada dalam kitab-kitab muktabar, bila kita disoalkan tentang soal kubur. Bila tu imam lepas baca talqin, tak, saya baca talqin habis kata bergerak 7 langkah, maka ketika itu dia dengar tu, dia tengok di kaki tu malaikat munkar nakir dah datang untuk tanya soal kubur. Orang yang beriman dan beramal soleh ditanya satu soalan ataupun 2, kata-kata ulama muktabar dalam kitab-kitab, maka dia boleh jawab. Ada suara dari alam malakut kata, haza fulanun sadiq. Dia benar. Tak payah tanya dah, kan? Dia benar. Lalu dikatakan tidurlah dengan tenang seumpama tidurnya pengantin baru. Ni saya nikah kawan banyak ni musim ni, 11-12 ni kan. Pengantin baru ni macam mana tidur, kan? Tak dengar. Hayya Allah salah, hayya falah tak dengar. Tak. Speaker baru tak dengar. Pasang speaker luar pun tak dengar, kan? Jadi kalau pengantin lama pun macam tu, Allah, malang sekali lah, kan? Kamu telah hidup dengan baik dan juga mati. Maka menurut pandanganku, kata Imam Al-Qutubi daripada Ka'ab Al-Akhbar, perkara yang disebut ini hanya berlaku bagi orang yang ikhlas dalam beramal. Ikhlas ni susah, kan? Ikhlas ni hahuna, tak, dalam. Sebab tu kita tak boleh kata, oh dia ikhlas, dia ni tak ikhlas. Tak boleh cakap. Sebab itu dia dengan Allah SWT. Macam arwah yang meninggal, mudah urusan dia.
Daripada hospital Sungai Buloh sepatutnya pengumuman pukul 3 lebih. Kan? Tapi pegawai agama kata, tak apalah ustaz, kita kedepankan. Tak apa kena ambil orang, bukan ambil orang, dia tak datang lagi. Yang sepatut lepas dia, sebelum dia kita jalan dulu. Rezeki dia sebenarnya. Rezeki oleh Allah SWT. Kita tak tahu apa amalan dia dengan Allah SWT, kan? Betul. Kalau kita tanya, saya Tuk Bila tempat saya tu kan umur 68 tahun, dia ketua pemandai jenazah. Saya tanya dia, berapa orang dah haji mandikan setakat ni? 59 orang campur yang semalam. Pengalaman haji, dia pun sebut ada satu jenazah tu sekian-sekian. Saya kenal, saya kuliah kat sekitar. Dia kata bila mandikan jenazah ustaz, itu ustaz tak ada dia kan. Saya tengok, saya pegang itu, gerak belah tu. Ke hidup lagi dia kan, koma lagi tak kan? Tak, koma apa? Kata dah daripada hospital dah confirm meninggal. Bagaimana tu, macam orang hidup. Apa amalan dia tu tak tahu kan. Dia kata kita tengok Allah mudah, dia kata kan. Jadi kita, sebab tu orang mandi jenazah, dia macam juru nikah, dia kena simpan rahsia. Dia kena simpan. Oh ni tak boleh dah kan, cerita saja dah kan. Cerita untuk panduan insya-Allah lah kan, jangan sebut nama. Dia kata benar segala kata-kata dan perbuatannya, serta bersih niatnya, baik ketika beramal secara terang-terangan maupun sembunyi, sehingga amalnya menjadi hujah dan perisai baginya. Oleh yang demikian, tidak ada pertentangan perkara ini dengan bab sebelum ini. Manusia berbeza-beza tahap ikhlasnya dalam beramal, hanya Allah SWT lebih mengetahui. Sebab tu kita kena selalu berdoa pada Allah SWT supaya amal kita diperelokkan. Wa ahsin kama ahsanallah. Dan kena apa? Dia kata apa? Diperelokkan amal-amal kita ni dan diterima oleh Allah SWT. Ikhlas ni susahlah kan. Bab ikhlas ni kita dengan Allah SWT. Baik. Di dalam suatu hadis Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Giliran di rumah Aisyah lah. Aisyah ni dapat giliran lebih sebab Ummu Salamah yang Nabi kahwin tu. Ummu Salamah kan dia dah, Abu Salamah meninggal. Bila giliran dia dah berumur, dia kata, ya Rasulullah SAW, saya bagi giliran saya kepada Sayyidatina Aisyah. Kan? Sebab tu Nabi SAW wafat tu pun di ribaan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Pada masa itu sedang seorang wanita Yahudi, aku dengan seorang wanita Yahudi. Wanita itu berkata, kamu semua akan menghadapi fitnah ujian dalam kubur. Aku pun menyampaikan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, orang Yahudi akan diuji dalam kuburnya. Yahudi, kan? Setelah berlalu beberapa malam, Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, adakah kamu merasa bahawa aku mendapat wahyu yang menyatakan kamu semua akan menghadapi ujian dalam kubur? Aku mendengar baginda memohon perlindungan daripada azab kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kita duduk dalam kubur lagi lama daripada alam fana atas dunia ni, kan? Lama. Cuba tengok yang telah pergi saudara mara dan seumpama, kita tengok lama dah dia dalam kubur berbanding dengan umur di atas dunia. Diriwayatkan oleh para ulama daripada Asma binti Abu Bakar. Asma ni kakak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lah. Dia menyampaikan, isteri kepada Az-Zubair ibnu Awwam. Rasulullah SAW bersabda, telah diwahyukan kepadaku bahawa kelak kamu semua akan menghadapi ujian dalam kubur atau seperti fitnah Dajjal, tapi aku tak tahu, kata Asma. Lalu Asma berkata, seseorang akan mendatangi kamu semua dan mengajukan pertanyaan, apakah yang kamu ketahui tentang lelaki ini, Nabi Muhammad SAW? Jika dia orang mukmin atau orang yang yakin, maka dia jawab, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk dan keterangan pada kami. Sebab tu kita nak qarib rapat di akhirat besok dengan Nabi SAW. Selalulah berselawat. Yang itu kita yang ada buat lepas solat. Tu bagus amalan tu kan. Dia kata dulu pasal apa tak buat? Jemaah tanya. Dulu PKP berkahwin pun tak boleh nak salam. Kau tak boleh salam. Saya nak akad nikah semalam, kau main salam semua dah kan. Dia kata apa? Jika dia orang mukmin, dia jawab dialah Rasulullah SAW yang membawa petunjuk dan keterangan. Kami ikut dan taat. Sehingga 3 kali. 3 kali dia jawab. Kan? Jawab Allahu Rabbi dan Nabi Muhammad SAW Rasulullah. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah kamu. Kami tahu kamu benar-benar beriman kepadanya. Tidurlah dengan tenang. Seperti pengantin barulah. Kan?
Tetapi jika dia orang munafik, orang munafik ni juga antara golongan yang dihalau daripada perigi Nabi di akhirat besok-esok. Kan? Sebagai pengetahuan pada kita, bab depan lagi, tapi nak tunjuk. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, nama dia Osman bin Ma'run. Hadis Imam Tirmizi. Nabi kata, ya Osman, dalam hidup kamu jangan sampai kamu benci kepada sunnahku, dan kamu meninggal dunia dalam keadaan kamu tak bertaubat. Kamu benci, meninggal dunia benci pada sunnah Nabi. Sebab di akhirat besok, bila semua orang dibangkitkan daripada kubur, surah Al-Zalzalah ayat 6, yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Semua akan dibangkitkan daripada kubur pada tiupan sangkakala yang kedua, kan, oleh Israfil, semua bangkit. Dan Nabi kata, aku tunggu umatku di Telaga Kausar, yang mana dia punya gelas lebih daripada bintang di langit, dan aku kenal umatku tu melalui kesan wuduk di anggota badan dia. Dan Nabi kata, ada yang menghampiri telagaku tapi dihalau, dipukul di mukanya oleh malaikat. Sebab apa? Sebab dia meninggal dunia dan keadaan dia benci kepada sunnahku. Sunnah Nabi. Dan antara lagi yang dihalau, orang munafik. Kita munafik ni insya-Allah taklah menyembunyikan kekufuran dan juga beriman pada Allah secara pura-pura dah. Tapi alamat munafik ada. Kan? Alamat munafik kita ni yang hadis sahih sebut 3 tu, iza haddatsa kadzaba, cakap bohong ni, insya-Allah kita tak cakap bohong. Kan? Yang kita rusing sekali, wa iza wa'ada akhlafa, bila kita janji tak tepat. Kan? Saya yang berbicara hari Rabu lepas, saya saja nak test dah sihat ke belum. Selalu 2 kali je sehari kan. Hari tu saya ambil kuliah duha di Kepung pukul 8.30, 9.30. Saya balik pula, ada orang minta ganti kuliah duha di Welawati pukul 10.30, 11.30. Saya pun pukul 10 saya pun ready pergi. Baru dalam perjalanan 1/3 daripada tempat nak pergi, nak kejar 10.30. Saya tengok jam pukul 10.12 masa tu. Ada seorang telefon, budak perempuan. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, saya nama sekian-sekian, saya dengan wali saya, ayah saya duduk depan pejabat surau. Kata sebab apa? Sebab kan dah buat appointment dengan Ustaz, nak janji untuk mengesahkan dokumen nikah. Saya kata, bila pula, pasal apa tak bagi tahu? Ustaz, saya dah ambil cuti dah ni Ustaz, duduk depan dah ni Ustaz, kan. Saya kata saya nak pergi kuliah, janji pukul 10.30. Ustaz, orang yang janji dia tak tepat, dia munafik Ustaz. Saya dengar Ustaz kata. Allah, kita pun pusing balik, kan. Nampak budak-budak sekarang cerdik, kan. Cerita benar dia sebut macam tu. Saya pun bekerja, pusing balik sampai situ, kan. Pukul 10.15 ke 17 saya tengok. Saya kata kalau saya lambat kat situ, orang sana pula kata munafik. 2 kali munafik itu. Kan? Yang dekat kuliah sana muslimah kata, Ustaz tahu tak boleh, pasal apa sanggup, kan. Kami tunggu ni. Kata sudah. Saya pun tengok dokumen dia terlupa fotostat IC wali. Saya kata macam ni, dah cukup dah ni, bagus. Cuma tak boleh sign sebab IC wali ni pergi fotostat dulu, kan. Nanti petang kita jumpa lagi lah. Kan? Dia kata okey Ustaz, cantik. Kita pergi. Sampai sana 10.31, lewat seminit. Lewat seminit, kan. Tak. Waktu saya kalau datang ke Surau Mercu UM ni, kan, datang baik dah tawar. Nanti satu Tuan Gani marah, satu lagi munafik. Dah janji dah, kan. Tuan Gani maklumkan sebelum subuh selalu. Itu yang kita takut tu, kan. Ada satu tempat 4 kali Biro Dakwah telefon kuliah maghrib. Saya kata pasal apa? Sedap sangat ke kita kuliah sampai 4 kali? Rupanya dah 4 orang ustaz tak datang sebelum tu. Sebab maghrib cepat, kan. Kan, kita dah silap faham dah, kan. Baik, nampak munafik pun tidak akan dihalau daripada perigi Nabi, kan. Dia kata, aku dengar orang mengatakan begitu dan begini, maka aku pun mengatakan seperti itu. Asmah kata ini daripada lafaz hadis sahih Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tak pernah tinggal doa ini. Ada pandangan kata selepas tahiyat akhir sebelum salam. Ni Nabi selalu doa, kan. Kita kalau jadi imam, Allahumma inna dah, kan. Dia doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku memohon sungguh-sungguh perlindungan daripada siksa kubur. Nabi tu doa, kan, yang maksum. Wa min azabin nar, daripada siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah ketika hidup, fitnah ketika mati.
Wa min fitnatil masih dajjal, dan fitnah daripada masih dan juga fitnah daripada dajjal, kan. Fitnah ad-dajjal lah, kan. Jadi kita tolong amalkan. Dan memang dah amalkan, tahu tak? Sebab bila masuk dalam kubur nanti, apa lagi amalan yang boleh menolong kita, kan, daripada azab dan juga huru-hara kubur. Ini juga antara doa yang kita selalu baca. Mudah-mudahan Allah SWT makbulkan doa kita. Maknanya azab kubur ni ada jelas, dan fitnah kubur pun ada, kan. Maka kita akan belajar nanti ke depan antara perkara-perkara yang boleh menghindarkan kita daripada fitnah dan azab kubur. 10 muka surat lagi kita akan belajar. Iaitu ada 5 perkara. Antara yang kita duk amal sekarang di surau-surau, banyak di surau dan di masjid yang saya kuliah. Saya kuliah tiap-tiap malam maghrib ni, kecuali 31 bulan. Daripada 30 tempat tu 5 tempat belum lagi buat bacaan surah Al-Mulk, kan. Yang lain semua buat. Kuliah macam mana pun tu imam terus bagi salam, lepas tu dia ni sikit terus baca surah Al-Mulk. Yang sebab disebut Nabi kata surah Al-Munjiat, surah yang boleh menghindari kita daripada fitnah ataupun melindungi kita. Dan yang tak tahannya Nabi sebut lagi. Nabi kata apa? Dalam kitab ni, tak apa, ke depan pun kita ambil sikit. Nabi sebut apa? Tentang surah Al-Mulk ni. Nabi kata apa? Dia kata hiyal mani'atu hiyal munjiat tunjihi min azabil qabri. Surah itu menghalang dan menyelamatkan dari azab kubur. Nabi kata aku gembira jika setiap umatku ada dalam tiap hati dia surah Al-Mulk. Maknanya hafal, kan? Kita kadang-kadang kadang-kadang orang suruh pimpin baca surah Al-Mulk masa kita kuliah, kan. Dia buat bergurau pula tu bila tu budak tu, kan. Ustaz dah hafal, kan. Allah subhanahu. Dia kata macam tu, dia tarik balik, kan. Ustaz dah hafal. Kata-kata, kan. Nampak tak, kan. Dia yang selalu hafal ni, imam-imam tahfiz memang hafal. Saya duk pergi tengok steady je imam tahfiz. Kita takut bertukar daripada surah Al-Mulk dia pergi surah lain. Boleh tak, nampak cantik je, kan. Orang lain tengok ketah apa ustaz ni surah mana pula pergi, kan. Jadi tolong hafal sekadar mampu dulu. 5 ayat pertama dulu, kan. Lepas tu teruskan insya-Allah, ya. Hadis yang serupa dengan perkara tersebut banyak kali diriwayatkan oleh periwayat yang jujur dan dipercayai. Baik. Ada juga dia tanya gitu, yang apa tu Haji tu tanya, dia kata, ustaz, kan saya nak tanya. Kawan saya dia kata kemalangan jalan raya dan meninggal dunia. Jadi dia tinggalkan isteri dia yang sedang pregnancy dalam mengandung 7 bulan. Saya nak tanya ustaz, yang saya tahu bila bercerai mati ni, isteri dia tadi, arwah kawan saya tu meninggal, dia punya edah 4 bulan 10 hari. Tapi ada orang kata bila isteri ni mengandung, dia kata bila dia lahirkan anak aja, batal yang 4 bulan 10 hari tu, dia dah habis edah, kan. Dia kata betul tak ustaz? Saya kata betul. Ada ayat Quran tak ustaz? Ada. Ayat mana, surah mana? Sudah tak ingat lah, kan. Ayat mana, surah mana? Dia tanya itu memang tak ingat. Saya kata ingat surah tu tapi tak ingat ayat berapa, kata. Surah At-Talaq, kita balik tengok balik, kan. Ayat nombor 4 bila disebut, kan. Dia kata apa? Dalam surah tu sebut, dia kata dan wa ulasul ahmali, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, ajaluhunna an yadh'na hamluhunna, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungan. Tu beza, kan. Tak kira kalau dia 2 bulan pun, maknanya 7 bulan lah iddah dia. Dan sampai 9 bulan. Kita orang lelaki ada iddah, kan. Kita orang lelaki. Ini cerita benar. 21 bulan 10 itu tak datang di sini, kan. Pukul lepas zuhur. Ada satu Korea, ahli Korea tempat saya, lahir tahun 96, maknanya umur 27. Kan? Kita cepat pernah tengok tu, kita dah faham tak? Datang, dia kata ustaz ni minta tolong sungguh-sungguh. Hari tu hari Sabtu, saya nak minta tolong ustaz saya ni, hari Senin ni saya nak pergi pejabat agama dan saya nak kahwin dekat pejabat agama, insya-Allah, dia kata, kan. Saya kata tak ada masalah, kan. Tengoklah dokumen dia bagi semua okey. Nanti ke saya nak tengok dia tulis status tu duda. Saya kata 27 tahun dah duda, kan. Saya kata ustaz ke yang kahwin dulu? Dia kata tak, dulu pun kahwin kat pejabat agama juga, kan. Saya kata boleh tengok surat cerai? Dia kata nak tengok ke? Ya, ada tak? Ada. Dia tak bagi. Ada, kan, dia pun bagi. Dia tengok tarikh dia jatuh talak kepada isteri dia tu 30 hari bulan 8. Kan? Saya berkata 30 hari 8, 30 hari bulan 9 sebulan. 30 hari bulan 10 2 bulan, 11 3 bulan, 11 hari bulan 11 baru boleh kahwin. 3 bulan 10 hari. Tak boleh ni, saya kata ni masih dalam talak ni, masih dalam iddah ni.
Ai ustaz biar benar, bila pula orang lelaki ada edah, pandai juga dia tanya. Tak kan? Benda dia orang cerdik kan. Tengok apa IT engineer ke apa tak ingat kan. Saya kata betul. Tak betul. Budak-budak sekarang kan berani cakap dah. Saya kata betul memanglah tak ada edah, tapi isteri yang tuan ceraikan tadi masih dalam edah. Kalau nak kahwin juga tak boleh guna borang ni. Pasal apa ustaz? Sebab dah ada satu isteri, kena guna borang satu lagi. Borang poligami. Poligami tak mahu ustaz kan. Nah, dia tak jelas. Budak muda tak jelas kan. Budak tua kalau tak jelas juga tak tahulah tak kan. Lalu bila macam tu dia kata ustaz, tak ada cara lain kau ustaz. Tak ada cara lain tu dia tak kira lah macam mana tu kan. Asalkan dia boleh kahwin. Dia kata cara macam mana? Tak ada ke cara-cara lain, cara tepi ke macam mana? Cara tepi apa dia nak kan? Tengok budak sekarang kan, dia nak kahwin, saya pun tengok gambar bakal isteri dia memang macam artis patut pun kan. Kita gambar lah, tengok gambar. Pasal apa dia excited sangat ni, ada kan? Kita pernah kan? Lalu saya kata ada satu cara, iaitu tuan kena tanya isteri yang diceraikan tu daripada 30.8 sehingga hari ni atau sehingga minggu depan nak kahwin, kan? Dia dah 3 kali suci tak? Yang mana dululah. Macam kereta kita kan, dia tulis kat situ net service 83,460 contoh dah. Ataupun 4 bulan 1 2024. Whichever come early. Betul ke? Tak tahu yang mana dulu tak kan? Lebih kurang. Kadang-kadang dua-dua datang pun kita buat tak tahu. Tak? Jadi saya kata kat dia tu cara dia. Habis tu ustaz macam mana? Kena telefon dia lah sebab dia yang uzur. Saya kena telefon. Habis tu nak suruh saya pun telefon kan? Dia tak nak telefon lah. Baru bercerai 38. Saya kata tak nak tunggu dah habis kan? Tunggu 3 bulan 11. Tak apalah ustaz. Saya kata loudspeaker. Dia pun call. Dia call, dia letak je. Tu ustaz tengok tak percaya. Memang tak jawab sampai habis. Cuba sekali lagi. Kena cuba lagi. Dia pun cuba tak kan? Tengah-tengah tu kawan tu jawab. Assalamualaikum. Marah. Ni anak sana. Assalamualaikum kan? Dia kata ni ustaz nak cakap ni. Cepat-cepat dia tolak. Macam lah kawan tu nampak dia tolak telefon tak. Saya tengok, kelagak saya suka tengok behavior perangai yang datang. Suka kita nak buat pengajaran tu kan. Saya pun bagi salam, kata saya Ustaz Zainal juru nikah Gombak ni kat kawasan ni. Kata nak tanya puan tahu tak ni, suami puan ni ada kat depan saya ni. Dia dengan apply nak kahwin baru. Tahu gatal benar dia tu. Dia kata macam tu dah. Yang bini dia kata macam tu dah. Saya kata nak marah benar, saya pun tahan lah. Kan kita nak tahu uzur tu kan. Saya kata tak nak tanya ni kan, sebab belum sampai 3 bulan 10 hari. Cuma satu je nak tanya. Puan ni dah 3 kali suci ke? Dia kata ustaz betul ustaz, saya punya period ni lain. Dia punya kitaran bulan 9 sekali, bulan 10 dah 2 kali. Saya pun kata tak apa, terima kasih. Saya pun letak. Dia alhamdulillah. Kata apa yang alhamdulillah tu? Dia kata boleh kahwin ustaz. Belum lagi, baru nak recommend. Belum lagi kan. Tapi tak ada dengar cerita dah selesai dah selesai. Itu dah sebabnya dia tak boleh kahwin, dia poligami kan. Satu lagi kalau ada 4 lah. Kalau ada 1 pun tak ni dah. Kalau ada 4 kan, dia pun pisahkan 1 masih dah edah, dia tak boleh terus tambah jadi 5. Sebab tu masih hak dia. Dah edah masih hak dia. Kena jelaskan itu kan. Baik. Tuan Rani kata sampai 150 kan. Pejabat ni tak boleh lambat-lambat macam surau kan. Tak boleh kan. Haiwan mendengar azab kubur. Kita akan sambung lah. Haiwan mendengar azab kubur. Kita akan sambung. Dan kita tengok lagi. Banyak lagi. Mayat mendengar kata-kata yang ditujukan padanya. Sebab tu kita kena cakap baik tentang mayat. Bila dah jadi mayat, cakap yang baik saja. Jangan datang menangis, Allah silap tak minta hutang minggu lepas dah mati kau. Tak boleh macam tu dah kan. Tak boleh. Walaupun dia kata zalim yang paling besar, zalim yang paling besar dalam kitab sebut, dia kata apa? Matlul ghani zulmun. Menangguh-nangguhkan bayaran hutang padahal kita mampu adalah kezaliman yang paling besar. Nampak? Contoh saya pinjangan Tuan Gani atau Tuan Gani pinjangan saya. Contoh tak logik tapi contoh pinjam dah kan. Lalu saya pun tanya Tuan Gani ni, Tuan ni macam mana? Macam mana apa Ustaz? Dah macam mana yang pinjam hari tu? Tak banyak mana pun Ustaz, 3,000 lebih. Sibuk Ustaz dah. Bukan mai kata macam dah. Saya kata tak apalah kalau macam tu. Tak apa, dia kata saya nak bercuti. Tuan Gani kata, bercuti ke mana? Saya nak pergi ride ke Cambodia besok. Ride Cambodia. Saya kata berapa hari? 12 hari. 22 hari bulan baru balik. Berapa kos dia tu? Tak banyak Ustaz, 8,500. Baik, 8,500 boleh, 3,500 tak bayar. Itu zalim yang paling besar. Nampak tak? Ada orang tanya Ustaz, kalau saya ada duit sebanyak tu, saya berhutang orang. Saya ada 8,000 lebih, saya hutang dengan orang. Tapi Ustaz, saya nak guna duit tu untuk kahwin. Yang mana lagi afdal?
Nampak orang tenang kan? Payah sampai sekarang saya tak jawab lagi. Nak tanya orang dia tak. Dia kata bukan saya tak nak bayar hutang, tapi saya nak kahwin ustaz mengelakkan maksiat. Pandai sungguh salah dia. Yang tu saya kena tanya orang yang alim dulu. Tak jawab lagi kan? Takut salah jawab kan? Nak ada rakaman ni kacau tak kan? Baik, sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah. Khususan keseluruhan jemaah Surau Mercu UEM, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'al jama'ana haza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.